السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram, iaitu kitab yang membincangkan tentang hadis yang berkait dengan hukum hakam, yang dikarang dan disusung oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Jadi pada minggu lepas kita ada bincang hadis yang berkait dengan as-sulhu, suluh. Jadi suluh adalah bahasa Arab, dan panjang lebar jugalah kita cerita pada minggu lepas. Jadi suluh ni adalah dia sebenarnya suluh dia ada beberapa pembahagian. Dia ada 5. Yang pertamanya berdamai di antara orang Islam dan orang kafir. Yang keduanya adalah berdamai di antara orang Islam dengan orang Islam yang dinamakan sebagai bughah, yang lawang pemerintah yang adil. Okey, yang ketiganya adalah bersuluh ataupun berdamai di antara pasangan suami isteri yang berbalah. Yang keempatnya adalah berdamai di antara dua orang yang berbalah tapi tidak melibatkan harta. Baik, yang kelimanya adalah dua orang yang berbalah yang melibatkan harta. Baik, jadi yang kita bincang pada minggu lepas adalah suluh di antara dua orang. Ni secara mudah dah, secara ringkas, suluh di antara dua orang yang melibatkan harta. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya akad suluh, iaitu suatu akad yang dengan akad ini maka akan ataupun dapat memutuskan perbalahan. Yang pada asalnya ada perbalahan, dengan akad ini habis dah balah. Baik. Jadi suluh ni hukum dia adalah harus di antara orang Islam. Melainkan suluh yang mengharamkan perkara yang halal ataupun menghalalkan perkara yang haram. Selama mana tidak ada dalam suluh tersebut menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal, maka hukum dia adalah diharuskan. Baik, ketika mana dalam suluh tersebut ataupun apabila berlaku suluh tersebut, maka selesailah. Apabila berlaku suluh tersebut, maka selesai, masing-masing kena mengikut syarat yang ditetapkan oleh pihak yang lain. Ini yang dimaksudkan wal muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam mesti berpegang kepada syarat-syarat mereka, menaikkan syarat yang mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan perkara yang haram. Jadi lepas daripada kita kuliah minggu lepas, ada sebahagian daripada ahli jemaah kita kata baru kali pertama dengar bab ni. Sebelum ni tak pernah dengar pun bab ni. Dia kata kali pertama dengar bab suluh ni. Kita kata alhamdulillah lah, kali pertama kita dengar. Baik, jadi sukan-sukan kita tahu benda yang ada di dalam syariat agama Islam melalui kita belajar. Baik, lepas tu rupa-rupanya oleh kerana kita live ni kan, rupanya ramai juga hak yang follow, yang ikuti pengajian kita secara live. Ada hak yang sebahagian daripada para asatidzah ustaz juga hak yang mengikuti pengajian ni. Jadi dia pun tanya apa sebab minggu lepas kita ada buat contoh suluh. Dia tanya sah ke suluh tanpa bersama dengan ingkar, tanpa ada iqrar. Baik, sebenarnya nak ulang balik benda ni yang nak jelas masalah ni. Jadi minggu lepas buat contoh. Contoh kerana dua orang balah. Katakanlah si A
dia balah dengan si B, yang mana si A mengatakan barang hak yang dalam tangan si B adalah milik si A. Baik. Tiba-tiba si B engkar. Si B kata, "Dok, ni barang hamba." Hamba pun buat contoh. Maka si A pun minta suluh dengan si B. Itu dipanggil dia suluh yang berlaku berserta dengan ada pengingkaran daripada pihak yang didakwa. Okey, boleh faham kan? Baik. Sebenarnya dalam masalah ni ulama berbeza pandangan. Jadi penjawab minggu lepas tu buat contoh mudah-mudah je. Dia kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, syarat suluh mesti dua. Yang pertamanya syarat sah suluh. Yang pertamanya mesti kena sabqul khusumah, mesti kena ada perbalahan. Yang keduanya mesti kena ada iqrar al-khasm. Maksudnya pihak yang didakwa saat itu mengaku. Maka barulah sah suluh mengikut mazhab Imam Syafi'i. Manakala majoriti ulama maksudnya mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi mengatakan sah juga suluh walaupun tanpa ada iqrar, tanpa ada pengakuan daripada pihak yang didakwa. Jadi kita buat contoh minggu lepas tu berdasarkan kepada pandangan majoriti ulama, tidak berdasarkan kepada mazhab Imam Syafi'i. Sebab ambil buat contoh mudah-mudah je. Baik. Kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i begini. Buat contoh mengikut mazhab Imam Syafi'i dulu. Jadi katakanlah si A, dia dakwa jang hak yang berada pada tangan si B adalah milik dia. Dia dakwa jang tersebut adalah milik dia. Si B engkar. Kalau si B kata, betul, hak milikmu, aku pinjam je. Tu selesai, tak ada masalah. Kena pulang barang orang. Hak tu selesai, tak ada masalah lah. Tak ada perbalahan tu hak tu. Tiba-tiba ketika si A mendakwa kepada si B, bahawasanya jang tangan dia tu adalah jang milik si A. Tapi si B tidak pulang lama dah. Tiba-tiba si B engkar. Dia berkata, "Dau, jang hamba." Situ ada benda, ada perbalahan dah. Hak ni kata hak dia, hak ni kata dau. Duk semata, si B pun duk dengung, betul hak dia lah. Salah aku cakap gini ni. Okey, dia pun buat pengakuan balik, yelah hak mung. Tapi aku sayang jang ni. Kata si B, aku sayang jang ni. Kata si A, tak apalah kalau gitu kita suluh tak apa. Gini, aku akak suluh denganmu, jang tersebut dengan beri pitih kepada aku 200 hia ke, ataupun mu beri jang lain ke aku, ataupun beri motor kat aku ke. Okey, itu dipanggil akak suluh. Kata si B, aku terima. Maka si B saat itu, jang saat itu milik dia. Apa hak yang wajib dia beri kepada si A adalah benda hak yang ditetapkan oleh si A tadi. Kalau tetapkan mutu-mutu lah. Kalau tetap duit lah. Okey, boleh faham kan? Okey, itu dipanggil benda suluh bersama dengan iqrar. Ada benda pengakuan. Hak yang kita buat contoh minggu lepas, engkar. Engkar warna engkar. Si A kata, ni mutu hamba. Kita kata mutu, kita kata zaman kita ada nama pun sekali kan. Kita buat contoh hak yang lebih mudah lagi lah. Kata si A kepada si B, ni jang tangan aku ni. Jang tangan aku. Si B kata, "Dak, bukan. Jang tangan aku, apa jang tanganmu nya?" Baik. Si B tak mengaku pasu dah. Boleh tak si A nak akad suluh dengan si B? Sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Berlaku khilaf. Sebab apa? Sebab tidak ada iqrar daripada si B. Baik. Pandangan mazhab Imam Syafi'i tidak sah suluh. Kerana suluh mesti setelah daripada iqrar daripada si B. Okey, boleh fahamkan? Iqrar ni pengakuan. Jadi, manakala majoriti ulama mengatakan tak ada masalah. Majoriti ulama, sebagaimana yang hamba sebut tadi, pandangan mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali, mengatakan tidak menjadi masalah. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah menyebut, wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u fi jawazihi ala qawlain. Rasulullah, inna fulanah, wahai Rasulullah, seorang perempuan, sesungguhnya seorang perempuan ni yuzkaru min kathri salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Disebut, orang pakai duk cakap banyak sungguh dia semayang, kuat dia semayang, kuat dia berpuasa, banyak dia berpuasa dan banyak dia bersedekah. Tapi dalam masa yang sama, ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Tetapi dia ni penyakit dia hak ni payah nak berubat ni.
Dia sentiasa menyakiti jirangnya dengan lidah, mulut kau Allah, laju mulut. Panjang sungguhnya kata kepada jirang-jirang dia. Cuba kita tengok apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hiya finnar. Perempuan ini berada di dalam neraka. Ni apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki tersebut pula tanya Rasulullah. Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa inna fulanah yuzkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. Ada seorang perempuan saat itu semayang dia tak apa nak banyak mana, puasa dia tak apa nak banyak mana. Siapa orang masyhur lah, dia tak kuat mana semayang. Orang duk cakap tak kuat mana semayang, tapi semayang fardu jagalah, tak kuat mana semayang, puasa tak kuat mana, sedekah tak banyak mana. Dalam bab sedekah ni, dia hanya sedekah bil aswar minal aqid, hanya beberapa keping daripada kayu, sikit enggak dia sedekah. Cuma wala tu'zi jiranaha bilisaniha. Tapi dalam bab menyakiti jirang memang dijaga sungguh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala hiya fil jannah. Perempuan ni berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jirang ni mesti kita kena berbuat baik. Sehingga kan dalam hadis ni Rasul larang. Kalau jirang kita nak letak kayu, nak sandar barang dia sikit. Kalau zaman kita nak sandar atap sekejap sebab nak buat rumah dia, nak sandar atap di dinding kita, nak sandar kayu sikit. Kalau kita larang, hukum dia adalah salah. Larang, hukum dia adalah salah. Ini penting. Hukum hakam yang kita kena tahu ketika kita hidup berjirang. Ada hukum hakamnya. Silap, dosa. Buat molek, dapat pahala. Antara benda yang dilarang adalah hak yang dilarang oleh agama ketika kita menghalang jirang kita untuk mengambil manfaat daripada bahagian dinding rumah kita. Nak letak kayu kalau di zaman dulu. Zaman kita atap ke kayu. Cuma kita tak boleh larang ketika dia letak kayu ke, letak atap ke, letak benda ke di dinding kita, yang mana perbuatan dia itu tidak mendatangkan mudarat kepada kita. Kalau mendatangkan mudarat, mungkin boleh runtuh dinding kita, tu tak apa, kita larang. Tu tak ada masalah. Bahkan di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memberi mudarat kepada pihak yang lain. Jadi ketika mana jirang kita nak tumpang letak kayu, ni kita nak faham hadis ni dulu. Nanti kita akan buat contoh benda yang berlaku di zaman kita pula. Tumpang nak letak kayu di dinding rumah kita, nak letak atap dan seumpamanya. Kalau kita larang, sedangkan letak sana itu tak luak sikit pun dinding kita, tak luak sikit pun, jenis memang kelong. Orang kata kelong, keku. Maka hukum dia adalah dilarang oleh agama. Tu kita kena tahu hukum ataupun fiqh berkenaan atau berkaitan dengan berjirang. Kalau memberi mudarat, atau tidak dibolehkan lah. Baik. Kalau zaman kita contoh zaman kita. Kalau kawasan darat, rumah orang kita darat sana itu tak ada masalah sebab rumah jauh-jauh. Kawasan bandar ni rumah dekat-dekat. Rumah tepek kau ni. Dan hak yang teruknya, kadang-kadang nyuak pagar je tutup jalan jirang. Hak tu adalah dosa besar. Hak tu adalah dosa. Tutup jalan jirang. Tak boleh nak lalu kawang ni. Hak tu adalah salah. Hukum dia adalah haram. Tidak dibolehkan kita buat lagu tu. Baik. Kalau sekiranya ia lalu kat dalam rumah kita, tu tak boleh lah. Hak tu memberi mudarat. Ni bukan lalu kat dalam rumah. Masih lagi ada ruang dia nak lalu kat tepi. Tiba-tiba kita pergi tutup jalan. Dan dia berlaku pada beberapa tempat di kawasan bandar di tempat kita. Dia tutup jalan tu. Tak nak masuk. Tak boleh masuk langsung. Jeng kering. Tak nak mikir dia. Tapi ni wujud segelintir masyarakat kita melakukan perkara tersebut. Maka sebenarnya bukanlah kebaikan, pada hakikatnya adalah keburukan untuk dia. Baik. Ketika Abu Hurairah menyatakan hadis ini kepada anak-anak murid dia, maka pakak nengung macam-macam dah nak terima. Kata Abu Hurairah, "Bapa aku tengok mu macam dah nak terima benda hak yang kau khabar ni. Demi Allah," kata Abu Hurairah, "aku akan tetap menyebarkan sunnah dan hadis ini di kalangan kamu walaupun nampakmu tidak suka." Sebab ini adalah hukum yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang daripada agama, yang menjadi kewajipan kepada setiap mukallaf kena menerima hukum ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih bagi keduanya. Seterusnya, wa an Abi Humaid as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه
an ya'khudha 'asa akhihi bighairi tibi nafsin min. Rawahu Ibn Hibban wal Hakim fi sahihaihima. Daripada Abi Humaid As-Sa'idi, seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasul, tidak halal bagi seseorang. Apa maksud tidak halal? Maksud dia adalah haram. Itu maksud tidak halal. Tidak halal bagi seseorang mengambil tungkat saudaranya tanpa persetujuan sukarela daripada pemiliknya. Maksudnya, barang orang jangan kita ambil mudah-mudah. Haram kalau kita ambil barang orang walaupun sedikit tanpa kerelaan dan persetujuan daripada tuang dia. Dalam hadis ni Rasul sebut tidak halal ambil tukar pun. Pada tukar tu, kalau zaman dulu tukar tak sama dengan zaman ni. Zaman ni mungkin tukar mahal. Zaman dulu orang tukar ambil kayu-kayu gitu je, mudah je lah sikit. Mudah je. Tu pun tidak dibolehkan. Walaupun sikit tak boleh ambil barang orang, mesti melainkan kena kerelaan persetujuan daripada tuang dia. Dan di antara benda yang perlu kita kena bagi penekanan di zaman kita ni adalah mengambil hak orang tanpa persetujuan daripada tuang dia. Kerana di zaman kita ni, masing-masing ataupun sebahagian daripada masyarakat kita terlalu mudah sangat mengambil kesempatan mengambil barangan orang tanpa persetujuan daripada tuang dia. Sedangkan benda ini adalah dilarang oleh agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menyebut, la ya'tiyanna 'ala an-nas zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin al-halal am min al-haram. Akan datang di atas manusia, akan datang sampai suatu masa kepada manusia yang mana seorang saat itu dia tidak hirau dah harta hak yang diambil daripada harta yang halal ke harta yang haram ke, tak kira. Asal kata boleh ke dia, tak kira hak siapa pun tak ada masalah. Ni jadi bermasalah sebenarnya dalam bab agama. Hak yang susahnya bukan orang lain, bukan diri dia sendiri di negeri akhirat nanti. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al, tentang beberapa perkara, antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Belum lagi berganjok kaki anak Adam di hari kiamat di padang mahsyar, ganjok lagi sehingga ditanya tentang 4 perkara. Antaranya adalah ditanya tentang harta dia, daripada mana diperolehi dan kepada mana diinfakkan. Jadi kita kena berhati-hatilah dalam mengambil barang orang. Kita tidak boleh mengambil barang orang tanpa persetujuan daripada tuang dia. Ambil contoh hak yang paling mudah. Banyak sebenarnya contoh, ambil contoh supaya kita pakat beringat belaka benda lagu ni. Apabila berlaku kematian, ni yang buat contoh, ni banyak berlaku dalam masyarakat kita. Apabila berlaku kematian, maka harta yang ditinggal oleh si mati menjadi harta pusaka yang telah menjadi milik kepada ahli waris dia sejurus kematian si mati. Apabila si mati, maka harta saat itu tak jadi milik si mati dah. Dia adalah jadi milik Allah. Dan Allah Ta'ala telah tetapkan bahagian masing-masing di kalangan ahli waris. Ahli waris ni banyak ni dapat, ahli waris ni banyak ni dapat, ahli waris ni banyak ni dapat, ahli waris ni banyak dapat. Sebagai contoh, anak-anak si mati ada hak lelaki, ada puang. Hak lelaki dapat 2 bahagian, hak puang dapat 1 bahagian. Okey, kita kena faham. Orang lelaki dapat 2 bahagian, orang puang dapat 1 bahagian. Baik. Di zaman kita ada konsep bagi sama rata. Dia kata adik-beradik dia setuju bagi sama rata. Okey, tak ada masalah. Kalau mu nak bagi sama rata tidak menjadi masalah. Tapi mu kena tahu bahawasanya hukum asalnya adalah setiap lelaki dapat 2 bahagian, setiap perempuan dapat 1 bahagian. Dan mu kena tahu pula konsep bagi sama rata tu benda maksud dia. Maksud bagi sama rata di antara lelaki-lelaki dan perempuan adalah lelaki menyumbang sebahagian daripada hak dia kepada perempuan. Tu konsep bagi sama rata. Kita kena faham gitu. Jangan orang puang pula faham bahawasanya hak yang didapat semuanya pusaka, bukan. Sebab apabila seorang mati, harta pusaka dia saat itu telah menjadi milik ahli waris,
mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Okey, boleh faham kan? Masing-masing memiliki mengikut kadar yang telah ditetapkan. Orang lelaki 2 bahagian, tu qadar dia. Hak puang sebahagian, tu milik dia. Baik, nak bagi sama rata ni konsep dia, mana konsep dia? Lelaki menyumbang sebahagian daripada harta pusaka hak yang dia dapat kepada perempuan supaya perempuan dapat sama banyak dengan orang lelaki. Jadi ketika perempuan dapat sama banyak dengan orang lelaki, sebahagian daripada orang perempuan dapat adalah harta pusaka, manakala sebahagian yang lain lagi adalah sumbangan daripada pihak lelaki kepada perempuan. Ni kita kena faham dulu. Jadi apabila kita faham konsep sama rata ni adalah sumbangan daripada lelaki kepada perempuan, maka persetujuan lelaki perlu diambil. Okey, itu kita kena faham. Maka jangan pandai-pandai kakak-kakak. Kakak-kakak dipandang. Jadi kakak-kakak hak puang semua bersujud untuk bagi sama rata. Adik-adik kena patuh, kena ikut. Hak tu tidak diboleh. Hak tu salah. Kerana benda? Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malu mri'in muslimin, tidak halal harta orang Islam illa bi tibi nafsin minhu, melainkan secara suka, rela, redha daripadanya. Paksa-paksa tak boleh. Baik. Tu kita kena faham. Jadi kalau dia setuju, dia redha, tak ada paksaan, kita tak ada masalah. Nak main paksa-paksa tak boleh. Sebab tu barang dia, harta dia. Dan paksa ni, paksa dia ada 2. Ni kita kena faham boleh. Paksa ada 2. Baik. Paksa yang pertama adalah kita paksa menggunakan senjata. Memudaratkan dia. Bisa ke? Dah kira lah cara lagu mana? Okey, senjata. Benda paksaan menggunakan senjata, kita kata di antara adik-beradik jarang berlaku. Dia ada satu lagi paksaan yang kedua. Hak ni banyak sangat berlaku. Paksaan dia hak yang kedua, paksaan mengguna senjata sifat malu. Okey, boleh faham tak? Benda paksaan mengguna senjata sifat malu. Jadi kawan ni terpaksa kena bagi kerana benda? Kerana malu. Pemberian yang diberikan kerana paksaan, sama ada dengan senjata yang boleh memudaratkan ataupun senjata malu, hukum dia seperti merampas, tidak sah pemberian tersebut. Tu kita kena faham. Tapi benda ni masih lagi ramai masyarakat kita tidak faham. Dan hak yang ramai sebut senjata malu ni, hukum dia menggunakan senjata sifat malu, hukum dia seperti merampas. Ini disebut oleh ramai ulama. Buat mari 2 perkataan ulama. Yang pertamanya Syekh Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dia menyebut wa akhidhu mali ghairihi bil haya'i lahu hukmul ghasib. Kata dia, orang yang mengambil harta orang lain dengan menggunakan senjata malu adalah seperti orang yang merampas harta orang lain. Siapa sebut? Syekh Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Kata dia lagi, wa qad qala al-Ghazali man talaba min ghairihi malan fil mala'i fadafa'ahu ilayhi li ba'ithil haya'i faqat lam yamlikhu wa la yahillu lahu at-tasarruf fihi. Kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, sesungguhnya Imam Ghazali pernah menyuarakan. Imam Ghazali seorang tokoh ulama besar, dia kata lagu mana? Sesiapa yang meminta harta daripada orang lain depan orang ramai, dan yang mana orang yang diminta memberi harta tersebut tidak ada sebab yang lain melainkan kerana malu, maka orang yang mengambil saat itu tidak memiliki harta tersebut dan tidak halal dia mengambil dan dia mengguna harta tersebut kerana dia telah merampas harta orang. Baik, yang keduanya Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra juzuk yang kedua halaman 364, kata dia lagu mana? Ni kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatawa dia, ala tara ila hikayatil ijma' ala anna man akhadha minhu shay'un ala sabilil haya' anna man ukhidha minhu shay'un ala sabilil haya'i min ghairi ridan minhu bidzalika lam yamlikuhu al-akhidh. Tidakkah engkau melihat tentang hikayat ijma' ulama? Kata Syekh Ibn Hajar, sepakat ulama tanpa ada khilaf bahawa sesiapa yang mengambil sesuatu daripada seseorang atas dasar malu, orang tu bagi tanpa kerelaan hatinya, dibagi sebab malu, maka sesungguhnya orang yang mengambil itu tidak memiliki sesuatu yang diambil itu. Dia tidak memiliki. Baik,
وعللوه بأن فيه إكراها بسيف الحياة فهو كالإكراه بالسيف الحسي. Para ulama meletakkan alasan sebab benda tidak sah diambil pemberian tersebut. Para ulama meletakkan alasan bahawa di dalam pengambilan harta orang lain saat itu ada paksaan dengan menggunakan senjata malu. Tengok dia kata, maka ia seperti paksaan dengan menggunakan senjata yang sebenar, senjata yang tajam dan seumpamanya boleh membunuh. Bahkan kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami lagi, bal kathiruna yuqabiluna hadha as-sayf wa yatahammaluna mirara jurhih, tapi wala yuqabiluna al-awwal khawfan ala muru'atihim wa wajahatihim allati yu'thiruha al-uqala wa yakhafuna 'alayha atamma al-khawf. Maksudnya bukan ramai orang sanggup menghadapi luka. Ada orang mampu untuk menghadapi luka, kesusahan tubuh badan dia mampu, tapi untuk menjatuh maruah dia tidak mampu untuk hadapi. Maksudnya kadang-kadang lebih teruk penggunaan senjata sifat malu berbanding dengan menggunakan senjata sungguh. Ada setengah orang sanggup berhadapan dengan penggunaan senjata yang boleh melukakan tubuh dia, tetapi dia tidak sanggup untuk berhadapan dengan menjatuhkan dengan perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah dia. Ini di antara benda yang cukup penting yang perlu kita kena faham, supaya kita tidak makan harta orang secara batil. Apabila kita makan harta orang secara batil, maka banyak kerosakan yang akan timbul. Rosak daripada sudut akhlak kita sendiri, orang yang makan tu lah, rosak daripada sudut akhlak dia. Dan yang paling kita takut adalah daging ataupun tubuh kita, daging kita tumbuh daripada benda yang haram. Apabila daging tubuh kita tumbuh daripada benda yang haram, maka neraka yang lebih utama baginya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang buat contoh dah tadi. Jadi bagi orang yang nak bagi sama rata saat itu, mesti mendapat persetujuan ke semua ahli waris. Yang penting orang lelaki memberi persetujuan, kerana konsep bagi sama rata adalah pihak lelaki memberi bahagian dia kepada pihak perempuan. Tu kita kena faham. Dan jangan sekali-kali ada paksaan, sehingga kan bukan kita tidak kata paksaan dengan senjata, paksaan dengan menggunakan sifat malu juga dikirakan sebagai paksaan. Itu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya masyarakat kita dia tidak faham banyak perkara dalam bab ni. Kalau kita cakap bab ni, banyak perkara yang perlu kita kena berbetulkan. Kita kena faham, masyarakat kita kena faham, dan apabila seorang tu mati, harta yang dimiliki oleh si mati dia tidak jadi milik si mati dah, dia jadi milik Allah. Itu kita kena faham. Dia jadi milik Allah. Apabila seorang tu mati, harta saat itu menjadi milik Allah. Dan Allah Ta'ala menetapkan kepada siapa yang berhak menerima. Orang ni berhak menerima banyak ni, dia kena boleh ambil banyak ni, sebab Allah Ta'ala yang menetapkan. Ini adalah kewajipan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak bagi sama rata macam nama cerita tadi, yang bagi penekasan sekali lagi, mesti kena mendapat persetujuan daripada pihak lelaki. Jangan sekali-kali ada unsur paksaan. Jangan sekali-kali ada unsur paksaan. Baik. Dan kita nak bagi sama rata pula, jangan kerana memandang bahawasanya pembahagian mengikut faraid adalah tidak adil. Hak tu adalah salah. Hak tu bermasalah. Hak tu dosa lah gitu. Dosa besar gitu tu. Bukan dosa kecil tu. Sebab dia? Sebab mempertikaikan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Sedangkan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala penuh dengan hikmah, penuh dengan adil. Tu kita kena faham. Nak bagi sama rata dipersilakan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, mesti kena mendapat persetujuan, jangan ada paksaan. Yang keduanya, jangan sekali-kali menganggap bahawasanya pembahagian mengikut faraid adalah hukum yang tidak adil. Itu adalah salah. Kerana Allah Ta'ala Tuhan yang maha adil. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan pembahagian tersebut, Allah Ta'ala kabar pada penghujung ayat, innallaha kana aliman hakimah. Allah Ta'ala Tuhan yang maha mengetahui, dan Allah Ta'ala Tuhan yang maha bijaksana. Sebenda yang Allah Ta'ala tetapkan penuh dengan pengetahuan. Mu jangan dakwa mu pandai, mu jangan tak dakwa mu tahu. Dan Allah Ta'ala benda yang Allah Ta'ala tetapkan penuh dengan hikmah. Mu jangan dakwa mu bijaksana. Allah Ta'ala Tuhan yang maha hakim, maha bijaksana. Semua penuh dengan bijaksana. Dan sebelum daripada Allah Ta'ala mati ayat, Allah Ta'ala kata kena, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a.
anak-anakmu, ayah-ayahmu, mu tak tahu siapa hak yang paling kuat memberi manfaat kepadamu. Kadang-kadang kita ingat anak kita memberi manfaat kepada kita, rupanya ayah kita hak yang banyak memberi manfaat kepada kita. Kadang-kadang kita ingat ayah kita banyak memberi manfaat kepada kita, rupanya anak hak yang banyak memberi manfaat. Mungkin kita hanya tengok kepada zahir, tapi hak yang tersembunyi kita tidak tahu. Allah Ta'ala mengetahui hak yang zahir dan hak yang sembunyi. Di akhirat kelak kita tidak tahu siapa hak yang banyak memberi manfaat kepada kita. Maka di sinilah menjadi kewajipan kepada kita mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha mengetahui, yang maha adil, yang maha bijaksana dalam meletakkan segala hukum hakam kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya kita masuk dalam perbincangan yang baru, iaitu berkenaan dengan dhaman ataupun berkenaan dengan jaminan. Nanti kita akan tengoklah apa maksud jaminan. Nanti kita akan tengok lepas daripada ni. Katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlul ghani zulma wa idza usbi'u ahadukum ala mariyin falyasba' muttafaqun alaih wa fi riwayati Ahmad falyahtal. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, penundaan pembayaran hutang orang yang berkemampuan adalah perbuatan zalim. Dan hadis yang seumpama dengan hadis ini pernah kita bincang sebelum daripada ni. Dalam beberapa bulan lepas daripada kitab Bulughul Maram, kita bincang hadis yang seumpama ini. Yang mana hadis yang sebelum daripada ni yang kita bincang, kata Rasulullah, layyul wajid yuhillu irdahu wa uqubatah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, dan dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya secara ta'liq, dihadafkan permulaan, dibuangkan permulaan sana. Maksudnya adalah penundaan orang yang mampu untuk membayar hutang, sampai masa bayar hutang tiba-tiba dia tangguh, tak bayar lagi hutang. Maka kata Rasulullah, menghalalkan seorang tu menjatuhkan maruah dia. Menghalalkan seorang menjatuhkan maruah dia. Dan menghalalkan seseorang yang tuang hutang saat itu menghukumkan orang tersebut. Yang kita bincang sebelum daripada ni. Manakala hadis ni pula kata Rasulullah, penangguhan orang yang mampu untuk membayar hutang adalah zalim. Zalim ni banyak. Ada banyak. Antaranya adalah ketika seorang berhutang dengan seorang yang lain. Lepas tu ditetapkan tempoh pembayaran hutang. Okey, saya bayar pada tarikh sekian. Sampai masa bayar, dia ada duit untuk bayar. Tiba-tiba dia tak bayar. Masa hutang tu, sedap sangat. Janji Allah. Janji, penuh mulut janji. Sampai masa tak apalah, hamba bayarlah. Hamba bayar. Pukul 8 pagi tu, jumpa bayar lalu hari tu. Sampai masa nak bayar jadi sayang pula PT ada jadi sayang. Nak bayar kedok, jadi sayang. Penangguhan orang yang mampu untuk membayar hutang, ketika sampai masa bayar hutang, sampai masa dah bayar hutang dia masih lagi tangguh, maka hukum dia adalah haram. Itu termasuk dalam zalim, benda yang dilarang oleh agama. Tu kita kena ingat. Sampai masa wajib kita bayar. Kalau kita tidak mampu, kita minta penangguhan. Kalau tidak mampu, tak ada tak ada PT sikit Dan barang lain pun tak ada juga. Dia sebenarnya bukan mesti ada PT. Ada harta untuk bayar. Kadang-kadang kita memang PT tak ada, tapi butuh 3 buah. Hak keperluan saja. Hak lebih saat itu keinginan. Maka mesti kita kena mendahulukan benda yang diwajibkan berbanding dengan keinginan kita. Keinginan kita bukan benda yang diwajibkan. Jadi mesti kita kena cari kat mana-mana pun mesti kena jelaskan hutang sebab siapa dah masa bayar hutang. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penangguhan. Pada demikian tadi suara masjid yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Abu Samah bin Muhammad Hanafiah untuk membicarakan tentang hadis-hadis hukum untuk malam ini. Semoga apa yang disampaikan tadi sedikit sebanyak memberi panduan dan juga pedoman dalam kehidupan kita. Untuk makluman, imam yang bertugas iaitu Yang Berbahagia Ustaz Azrul Hafiz, manakala bila yang bertugas Yang Berbahagia Ustaz Abdul Hadi Cik Abdul Halim, dan terima kasih yang tidak tinggal kepada Majlis Agama Islam dan Adab Melayu dengan Baidam dengan kerjasama dengan FM.
Dan bersama dengan rakan teknik yang bertugas untuk malam ini, bersama dengan saudara Saifullah Muhammad, hingga kita jumpa lagi dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke studio sama-sama dengan Ain.